Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan EPL lah, Chelsea versus Arsenal, yang mana Arsenal menang 1-0 melalui jaringan Gabriel. So London is right kali ni. Peminat-peminat Chelsea kena berlapang dada lah dan kena terima hakikat yang memang gameplay Arsenal pada perlawanan semalam adalah lebih shock ataupun lebih seronok untuk ditonton berbanding daripada Chelsea. So memang orang kata apa, Arteta ball ni memang is another level lah. Memang antara title contender adalah Arsenal. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ni, apa yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Arsenal dahulu? Apakah perkara positif untuk pasukan Arsenal? Yang pertama adalah daripada segi mereka punya defense department, iaitu Saliba dan juga Gabriel. Tetapi apa yang saya nak fokuskan adalah kepada Saliba. Untuk game ni, Saliba bagi saya memang dia adalah player yang mempunyai strength dan juga kebijaksanaan yang sangat bagus. Apabila boleh dikatakan beliau berjaya merantai dua attacking player pasukan Chelsea, Aubameyang dan juga Broja. So benda tu memang sangat positif lah. Memang boleh dikatakan Aubameyang dalam poket orang kata dalam poket Saliba, Broja pun dalam poket Saliba. So daripada segi fizikal memang beliau ada fizikal, daripada segi strength beliau ada strength. So senang untuk dia patahkan serangan-serangan ataupun gerakan-gerakan pemain-pemain pasukan Chelsea yang berada di hadapan, terutamanya true striker mereka lah, dan benai Aubameyang dan juga Broja. So Saliba daripada segi defending memang bagus, dan daripada segi dia punya contribution ketika menyerang pun memang bagus. So dia adalah orang kata apa, the best centre back yang ada pada orang kata apa dalam EPL pada ketika ini. Dan di usia yang muda, boleh saya katakan dalam sekitar umur 21 tu, boleh dikatakan beliau adalah the best centre back untuk usia beliau. So benda tu memang tak boleh dinafikan lah. Saliba menunjukkan performance yang memang bagus daripada segi defense, daripada segi attacking. Memang beliau adalah seorang player yang cemerlang bermain dengan Gabriel. So mereka berdua berjaya membentuk dua centre back yang memang solid untuk pasukan Arsenal. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kita bertindak dan juga melihat kepada atas retah, Arsenal bermain dengan sistem double pivot, iaitu Thomas Partey dan juga Granit Xhaka. Cumanya in term of attacking shape, apa yang saya suka tentang attacking shape pasukan Arsenal ni adalah ketika mereka menyerang, mereka memastikan terutamanya di bahagian kiri dan juga bahagian kanan lah, yang mana Zinchenko beliau akan masuk kepada midfield ataupun membentuk sebagai inverted fullback lah, sebab dia akan berada di bahagian tengah. Jadi apabila Zinchenko masuk ke bahagian tengah pada perlawanan ni, sistem double pivot pasukan Arsenal berubah, iaitu mereka akan meninggalkan Thomas Partey yang akan memfokuskan kepada bertahan, dan Zinchenko akan bertindak untuk cover up Thomas Partey di hadapan beliau lah. Dan benda ni telah membolehkan Granit Xhaka untuk bertindak lebih ofensif ke bahagian hadapan. Jadi apabila Granit Xhaka ofensif ke bahagian hadapan, kita kena ingat beliau tidaklah terlalu memfokuskan kepada bahagian tengah. Sebaliknya beliau lebih memfokuskan untuk membantu Martinelli di bahagian kiri. So boleh dikatakan Granit Xhaka lebih kepada untuk memberi support kepada kepada Gabriel Martinelli, dan juga lebih kepada untuk menjadi linker ataupun perantaraan dan juga connector antara Martinelli dan juga Xhaka daripada bahagian kiri kepada bahagian tengah. Tu sebab kita boleh tengok bagaimana Arsenal exploit bahagian kiri dengan penggunaan Martinelli yang memang hebat daripada segi dribbling, ball control dan sebagainya, dan ada pula fully support daripada Xhaka yang bertindak dengan lebih ofensif ketika menyerang. Benda tu telah memberikan satu flexibility untuk pasukan Arsenal bagi mencipta gerakan-gerakan yang menarik di bahagian kiri. Tu sebab kita boleh tengok ada beberapa gerakan yang dilakukan di bahagian kiri, bermula pada Xhaka, Zinchenko kepada Martinelli cross up masuk ke dalam kotak penalti untuk mencari Jesus. Ada 2-3 peluang tercipta macam tu, tetapi sayanglah apabila Jesus gagal untuk sambut hantaran-hantaran daripada bahagian kiri ni untuk diterjemahkan kepada jaringan. Jadi benda tu boleh diperbaiki. Itu yang saya suka yang kedua. Yang ketiga, jika melihat kepada pasukan Arsenal yang sekarang, apa yang boleh saya cakapkan, di belah kanan pun mereka memang positif, iaitu mereka ada Saka dan juga Ben White, yang mana boleh saya katakan Saka dan juga Ben White bertindak dengan sangat cemerlang. Cumanya saya tak
saya tak boleh nak kata tentang Ben White. Yang mana Ben White ni boleh saya katakan dia daripada centre back bertindak sebagai right back, beliau makin lama makin improve di bahagian right back. Yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok contribution Ben White ni, dia bukannya di bahagian wide area sangat, dia lebih memfokuskan kepada midfield sebab dia memang asal pada centre back. So apabila beliau bermain di bahagian right back ni, beliau lebih suka untuk involve ataupun penetrate di kawasan tengah. Dan semalam boleh dikatakan beliau naik sampai dekat kawasan di bawah pasukan lawan adalah di antara bahagian tengah dan melakukan percubaan ke arah gawang pasukan Chelsea. So memang beliau antara one of the best underrated player yang ada dekat Arsenal sekarang ni. Kalau England tak call out dia, saya tak tahulah untuk Ben White ni kan. So memang dia antara key player untuk pasukan Arsenal sekarang apabila diturunkan lah. Dan di bahagian kanan tu Saka lah yang akan cover up bahagian wide area kan. Macam Ben White ni dia lebih support kepada bahagian midfield, so dia akan cover lebih kepada middle third lah kan, menjadi inverted fullback. Dan daripada segi defensively, apa yang boleh saya katakan perbezaan Zinchenko dengan Ben White? Ben White mempunyai defensively yang lebih bagus, defensive shape yang lebih bagus berbanding dengan Zinchenko. Zinchenko dia kurang sikit, dia agak kurang. Tu sebab kita boleh tengok Chelsea beberapa kali exploit dan juga berjaya counter belah Zinchenko. Sebab apa? Sebab Sterling duduk belah tu, so senang kena counter. Berbanding dengan Ben White, Ben White apabila kena counter dia boleh untuk bertindak dengan lebih agresif dan sebagainya. So benda tu memang positif lah untuk pasukan Arsenal. Tetapi Arsenal ada kelemahan lah, yang mana banyak gerakan-gerakan yang mereka cipta, sebenarnya peluang-peluang yang terhidang mereka gagal untuk convert segala gerakan tersebut kepada jaringan. Jadi kalau boleh untuk pasukan Arsenal, mungkin Arteta boleh latih mereka lebih kepada finishing drill dan bagaimana nak convert the final part of movement mereka lah kan. So mereka boleh belajar untuk execute lagi untuk memastikan yang mereka boleh score kan. So benda tu agak kurang lah. Sebab apa? Sebab semalam pun score melalui corner kick, yang boleh katakan corner kick tu kalau Gabriel tak sentuh pun Saka punya bola tu dah gol dah. So benda tu lah yang boleh diperbaiki oleh pasukan Arsenal. Untuk pasukan Chelsea, saya boleh bagi pujian sebenarnya kepada Cucurella dan juga Azpili. Yang mana Azpili dan Cucurella, mereka berdua ni bertindak dengan sangat cemerlang in term of defending. Boleh dikatakan mereka berjaya mengekam Martinelli dan juga Saka dalam beberapa kali punya movement. So mereka tidaklah terlalu teruk, tetapi daripada segi defending shape mereka berdua bagus. Cumanya apa yang boleh saya katakan, keagresifan ataupun daripada segi in term of attacking untuk naik lebih memberi support kepada bahagian hadapan, mereka agak kurang untuk game ni. Saya pun tak pasti kenapa, mungkin Graham Potter punya taktikal macam tu. Sebab apa? Sebab Cucurella boleh dikatakan dekat Brighton beliau sangat agresif, sama ada turun dan naik. Tetapi untuk Chelsea pada season ni boleh nampak yang beliau pada perlawanan ni lebih kepada defending lah berbanding untuk naik lebih ofensif. So benda tu boleh diimprove lah. Dan untuk Chelsea juga game ni memang attacking tak function, terutamanya Havertz, Broja, lepas tu Aubameyang dengan Broja kena maki dengan Saliba. Havertz punya off ball movement dah bagus, tetapi bila dia pegang bola dia teruk kan, bila dia pegang bola dia teruk. So benda tu agak pelik Dan untuk bahagian tengah pula, memang kita tahulah Chelsea berpaksikan kepada wingback, so lebih kepada wide area punya attacking lah. Tetapi bahagian tengah tu kita boleh nampak sebenarnya gap antara bahagian tengah punya gap antara satu player ke bahagian attacking punya satu player, gap yang agak jauh antara Jorginho, Ruben Loftus-Cheek dan sebagainya kepada bahagian attacking. So benda tu agak memberikan masalah lah untuk pasukan Chelsea melakukan link up ataupun switch play ataupun combination play. So benda tu perlu diperbaiki lah. Jadi in term of benda yang boleh saya puji lagi, saya puji Thiago Silva lah. Thiago Silva semalam kalau dia tak ada mungkin Chelsea kena teruk sikit lah. Tapi defending pasukan Chelsea improve sebab ada Thiago Silva. So kalau dengar pengulas tu dia asyik ulang lah, Thiago Silva use his experience macam tu lah. So benda tu memang positif lah. Untuk Edward Mendy pun boleh saya katakan beliau bertindak dengan cemerlang, berjaya save beberapa kali. Cumanya in term of attacking, pasukan Chelsea tak ada lah teruk sangat. Sterling bagus semua, tapi Sanchez pun tak boleh nak convert. Cumanya agak balance. Cumanya daripada segi tactical wise dan juga gameplay, boleh nampak Arsenal lagi better lah. So Arsenal menang, London is right lah. Okay, Assalamualaikum.